2020 melalui KKM mereka mengikutkan 465 kes cubaan bunuh diri ya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita sangat risaukan. Dan melalui kajian yang dilakukan menunjukkan terapi seni membantu mengurangkan tekanan kebimbangan dan ia juga membantu untuk kemurungan. Sebab tu kita gabungkan dua perkara ini pada hari ini untuk membantu anda semua mendapatkan sedikitlah tools atau cara untuk digunakan sebagai self-care. Okay. Last sekali sebelum saya serahkan majlis kepada penceramah pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Penceramah kita adalah Puan Malizawati Muhammad, merupakan pegawai psikologi kanan di Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil, telah berkhidmat di UiTM semenjak 2008. Dah hampir 13 tahun ya tahun ni, Puan Maliza. Banyak Puan ni pengalamannya daripada Melaka, dia pusing ke Shah Alam, dia pusing ke mana? Melaka tu pun 2 kampus, dia pusing lagi, banyaklah. Tak tahulah N ni di mana, mungkin di Shah Alam kembali. Seterusnya memiliki ijazah sarjana muda kaunseling daripada LIMA, Universiti Malaysia Sarawak dan juga sarjana kaunseling dalam bidang kaunseling keluarga daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Mengapa kita panggil dan jemput Puan Malizawati pada hari ini adalah atas kapasiti beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar. Beliau juga memiliki Certified Practitioner Clinical Mental Health dan juga Certified Creative Expressive Art Therapy. Jadi berdasarkan qualification yang dimiliki oleh Puan Malizawati, sebab itulah kita jemput pada hari ini ya. Okey, itu sahaja tanpa melengahkan masa. Kita jemput Puan Malizawati untuk berkongsi dengan kita pada petang ini. Dijemput. Okay, terima kasih Cik Razila selaku moderator kita pada petang ni dan kaunselor di UiTM Cawangan Selangor, kampus Sungai Buloh pula, kampus Puncak Perdana. Okay, sedikit tentang saya lah ya. Tapi kalau nak tahu lebih banyak tanya sendirilah nanti. Kita buka sedikit ni lah ya, berkenaan dengan isu kesihatan mental ni sebabkan seperti yang Cik Zila cakap tadi, isu kesihatan mental pun dah makin banyak sekarang ni, dah makin meningkat. Jadi this is the one of the activities yang disediakan untuk membantu ataupun macam lebih kepada mengelak lah ya, kita kata orang apa, daripada mengubati lebih baik daripada apa nama, lupa pula perkataannya. Mencegah lebih baik, mencegah. Okay, mencegah lebih baik daripada mengubati. Inilah salah satunya, iaitu terapi seni. Tapi tidaklah saya kata macam boleh pulih dengan apa yang kita buat pada petang ni. Tak semestinya. Ni adalah salah satu tools sahaja. Okay, salah satu tools. Dan terapi seni dia besar. Dia tak adalah hanya berkaitan dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan isu kesihatan mental tapi terapi seni telah digunakan dalam banyak bidang ya. To be surprised, ada yang gunakan dalam bidang sukan pun sebenarnya ya. Bidang sukan ni untuk untuk kembalikan fokus fokus atlet kita digunakan di ni apa nama, di Kementerian Sukan lah ya. Ada kaunselor kita di sana yang sama-sama certified hari tu, certified practitioner masa kami ambil sijil ni lah hari tu. Okay. Jadi banyak sebenarnya dah luas dah digunakan. Tapi saya cuma nak ingatkan, okay, sebelum saya mulakan lah sesi kita petang ni, lupa nak cakap terima kasih kepada pihak penganjur kena menjemput. Yalah, walaupun kata certified practitioner, bukanlah kata saya ni pakar sangat dalam bidang ni, ada lagi lebih pakar ya, otak-otak ataupun guru-guru kami yang mengajar kami. Jadi ada lagi lebih pakar. Even dalam masa saya buat sarjana master saya di USIM, one of the
one of the syllabus adalah yang ini, terapi seni. Sebab dalam family counselling kita ada kanak-kanak kan. Okay. Kanak-kanak, childhood, adolescent memang digunakan, banyak menggunakan terapi seni ni di dalam sesi counselling bersama dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil tak pandai bercakap lagi kan, tak pandai nak meluahkan. Jadi daripada lukisan tu dia boleh menceritakan apa yang dialami dia, apa yang kanak-kanak alami. Okay? Di situlah salah satunya adalah untuk dalam bidang kaunseling lah ya, terapi seni ni. Okay, tak nak cakap banyak pasal tu, sambil saya berkongsi nanti saya akan selit-selitkan juga ya. Semua ada kan paper, A4, kertas kosong, tak kisahlah. If you selesa, kalau nak tulis dekat lukis dekat buku, mungkin ada buku nota ataupun jurnal harian kan. Kalau nak conteng dekat situ pun tak apa, mungkin nak dijadikan kenangan selepas ni ke kan. It's better lah letak dalam jurnal, tapi kalau selesa dengan A4, better A4 jugalah ya. Dan crayon, ada kan? Dah standby semua Boleh je buka kalau siapa nak buka video, silakan. Siapa nak bercakap, silakan. Kalau nak menyampuk saya, silakan, tak ada masalah. In the middle pun tak apa. Jadi kalau nak tunggu sampai hujung nanti takut lupa pula kan. Dia tak ingat pula apa yang awak nak tanya. Dah macam dah expired pula, dah lama dia cakap tapi tak ingat kan. Benda yang dah kena flashback balik. Kalau ada nak menyampuk sekarang, nak menyampuk sekarang pula. Masa saya bagi ceramah tu, bagi talk nanti, ada nak tanya, terus tanya je. Tak ada masalah. Saya okey. Kita santai saja tau petang ni. Dah lama terapi seni kan. Kita santai saja. Jadi bolehlah kot Cik Zila, kita buka kita punya slide. Slide ni cuma just untuk panduan pada petang ni, tapi lebih kepada saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan stres, berkenaan dengan terapi seni sedikit, dan baru dalam pada masa tu kita selit-selit apa-apa. Hujung sekali dah ni Zila. Kita akan selit kita akan selit juga aktiviti ataupun terapi seni ni dalam kita punya talk petang ni. Okay, semua dah sedia ya? Okay, next slide. Okay, ada kertas di hadapan anda kan? Sebelum saya nak pergi kepada are you okay? Are you okay today? Macam ni lah. Okay, tak apa cakap, buka je mic. Don't worry, saya okay je. Okay? Jangan takut saya tak makan orang. hari ni puasa, tak makan pun. Okay, sebelum tu saya nak minta boleh kena buka juga video ni juga kot, siapa yang bersedia. Sebab saya nak tengok lukisan. Saya nak tengok hasil lukisan anda. Don't worry, okay. Untuk terapi seni, untuk art terapi ni, tak ada istilah cantik ni lukisan awak, buruk je lukisan awak. Tak ada saya tak pandai melukis. Tak tahulah melukis macam mana. No. Tak ada istilah cantik ke tidak, pandai ke tidak, bukan. Itu kalau tu nak pergi tu, pergilah art punya courses. Okay. Yang ni art terapi is lain daripada yang itu. Okay. Boleh buka lah video. Nanti kita boleh tunjuk apa yang hasil-hasilnya. Hasil lukisan awak. Okay. Sebelum saya nak minta awak lukis emoticon ni, boleh tak ambil kertas tu, salah satu kertas sebelah. Okay. Saya nak awak conteng saja. Ambil crayon ataupun apa yang Cik Izla kita minta pesan itu, crayon, pensel warna Cik Izla? Atau pensel warna, betul. Tak kisah, cuma nak use laser. Tapi ada yang, kalau ada watercolor kat situ, pakailah watercolor. Ya, sebenarnya dalam art terapi ni yang paling berkesan adalah berus watercolor sebenarnya. Ya, tapi tak apa nak cari watercolor lagi kan. Masa sekolah rendah menengah tu boleh lah, ada je stok kat rumah kan, ni tak apa. Apa yang ada saja. Okay, crayon ataupun pensel pun boleh, tak ada masalah. Just conteng saja. Ni macam
uh, apa nama tu, contengan-contengan budak kecil. Conteng saja bulat kecil ke apa, macam ada awak tengok adik-adik apa, adik awak apa, adik awak melukis. Ada tentu rupa kan. Jadi macam tu lukis je lah. Tak kisah. Ni sebenarnya untuk meringankan tangan awak sebelum saya pergi uh, kepada aktiviti lain selepas ini. Boleh? Kalau nak tekan kuat apa, nak tekan slow tak apa, terpulang pada apa yang awak rasa sekarang. Feel it. Rasakan, jiwaikan, macam tu. Okay dah, saya tengok ada yang boleh berkongsi lukisannya. Saya tengok Cik Zila kita. Dia punya lukisan. Dia punya conteng kan. Sorry, lukis apa tadi? Apa-apa saja. Awak tengok Cik Zila kita Kalau saya tunjuk yang saya lukis semalam boleh tak? Sebab saya macam saya saja je dalam otak. Boleh, tak ada masalah, boleh. Okay. Mesti awak memang dah pernah buat lah benda ni kan. Boleh Saya je. saja je. Dia macam tak ada apa tapi boring nak tunjuk. Yes. Betul, itulah dia. Sebab dia macam sama je kan. Macam time sekarang pun Betul. macam sekarang kan sharing session. So macam otak tengah relax. So sama je lah kot saya rasa. Okay, saya tunjuk Lebih kepada saya nak dedahkan kepada sesiapa yang tak pernah lagi buat ataupun pegang pen ke crayon, pensel ke. Jadi saya nak bagi tangan tu lembut sikit. Ini dah memang betul terapi dah ni. Ni saya buat saya saja semalam sebab saya boring. Nak buat assignment tapi pening. Ni lawa sangat. Susah Apa? saya call kawan saya buat lah. Yang lain? Nur Munirah. Jangan terkejut. Saya tengok awak buka video. Tunjuk sikit. Tak kisah. Macam kakak tadi, saya pun semalam ada lukis tapi digital. Tapi hari ni saya lukis tradisional. Sebab saya belajar animasi, saya kena melukis. Okay. Saya tak tahu, nampak tak kamera sekejap? Saya kena turn off background blur. Okay, tak apa. Macam tu, nampak macam ada orang. Okay. Laju Terus siap satu kartun. Itu terapi juga. Tapi kalau guna buat animasi, guna apps ke, guna apa-apa yang dah dekat PC ke apa kata, lebih kepada bukan, tak tahulah saya, mungkin boleh betulkan, mungkin itu terapi bagi you all. Tapi kalau terapi ni lebih kepada tangan tu. Tangan sendiri. Tangan kita yang bergerak. Okay, move to activity seterusnya. So saya pergi ke aktiviti lain. Okay, are you okay today? Are you not okay? Saya nak you all lukis satu obvious perasaan sekarang yang you all rasa sekarang dengan melukis emoticon yang ada dekat slide tu. Pilihlah salah satu. Kalau ada emoticon lain yang lebih sesuai dengan perasaan anda sekarang, boleh pick lah which one, ataupun maybe you all ada sendiri emoticon sendiri, boleh lah. Saya bagi masa 5, tak lama sangat dah kot. 3 minit lah, 3 ke 5 minit. Boleh buat sekarang? Yang lain ni tak bunyi ni, dia buat ke tak? Buat. Kena involve tau, baru boleh rasa. Boleh rasa. Kalau tak buat, you tak boleh rasa benda ni. Dia kena buat. Kita dah cantik dah ni, tak berapa ramai, 29 orang saja. Kita boleh fokus. Even masa saya dengan team dulu pergi certified ni, our sifu tu dia tak ambil ramai, dia 15 orang saja. Jadi semua dia tanya satu-satu setiap seorang.
Ya, tapi bukan certified lah. Dia lebih kepada nak sharing tak apa. Tapi kami ni memang satu-satu dia tengok. Seorang-seorang dia tengok. Seorang-seorang dia tanya. Baru dia dapat feel tu. Pilih satu. Kalau dia kan kena pilih 3. Kita takut ke masa mencemburui itu hampir setengah jam dah. Okay, dan pilih satu saja. Adakah anda in love? Adakah anda sedih sebab tak bangun sahur tadi? Tak makan? Adakah anda happy sebab kejap lagi pun nak beberapa jam lagi nak buka puasa? Adakah anda sedih atas perkabaran tidak boleh rentas negeri, tidak boleh balik kampung raya seperti saya? 2 tahun dah tak balik raya. Alahai. Okay. Boleh? Okay, ada yang sudah? Ada yang dah? Dah. Okay, tengok. Ya. Nampak tak? Angkat sikit Nabiha. Angkat lagi tinggi sikit. Okay. Ada rambut. Cantik. Okay. Dia punya apa? Ni straight face ni. Straight mulut tu straight je. Apa maksud dia? Sedih ke atau apa? Dia Hello ke? macam abang dia penat sebenarnya, tapi sampai penat tu sampai tak boleh nak rasa apa dah. Macam tu. Betul perasaan. Tak tahu nak kata apa. Kadang otak dah banyak sangat berfikir kan. Jadi macam apa nak fikir lagi ni, macam blank kan. Blank tu tak tahu apa dah. Dia penat sampai nak tidur pun penat, nak makan pun penat, semua penat. Ya. Kena rehat ni, bukan rehat. Awak kena pergi somewhere else. Do something else. We go somewhere else. Okay. Okay, lain. Okay. Okay. Syaz punya, Atika, Hafiz. Okay, semua tengah gembira. Nunira, okay. Okay, good. Siapa lagi saya tak sebut? Nabila, okay. Mana yang tengah sedih tu, tak apa. Cuba happy-happykan diri. Sofia, tengok Sofia. Puan, Hidayah Puan. Hidayah. Hidayah mana? Okay. Atira, okay. Sofia, okay. Okay, tak kira lah apa saja mood awak sekarang ni, okay. Tetap di situ, tetap dengan mood awak tu, tak apa, layankan juga. Bukanlah kata bila sedih tu terus kata nak happy kan. It takes time, tak apa, tak ada masalah. Kita feel kan, tak apa, kita feel. Tapi jangan terus down. Kalau yang sedih tu tak jangan terus down terus ya. Okay. Next slide Encik Zila. Okay, itu aktiviti kedua kita. Okay, boleh saya skip yang benda ni sebab saya rasa ambil masa lama dah setengah jam dah pun kan. Okay, next pula kita tak payahlah buat inventory ni. Okay, nanti you all boleh buat. Kalau nak tahu tahap stres ke level stres ke apa, boleh jumpa dengan Cik Zila kita, boleh buat appointment dengan Cik Zila kita. Okay, next Zila. The next. Okay, sedikit tentang stres. Okay, ada perbezaan stres, depresi, anxiety ya. Kalau diikutkan 3 ni memang common lah dengan kita ya. Okay, kalau diikutkan stres ni lebih kepada mental, physical, emotionally and behavioral reaction to any perceived demands or threat. Maksudnya kalau rasa ada ancaman ke, ada demand berlebihan ke, ada kerja macam contoh macam assignment ni, orang baru masuk semester kan sekarang ni, baru bermula kan, betul? Dia baru mula semester, kalau bandingkan dengan
Pelajar dengki sekarang ni dia orang dah final dah sekarang ni. Jadi a bit stress kat situ. Mungkin di awal-awal semester ni kurang sikit ya. Jadi lebih kepada macam contoh mungkin your perception for the new semester. Jadi itu antara yang penyebab kepada stres anda ni. Yeah? Stres ni adalah something yang berbentuk semasa, ya, keadaan semasa. Kalau dibandingkan dengan depress dan anxiety, depress apa yang dah berlaku sebelum ataupun dah lama dah, still difikir juga sekarang. That is depressed. Anxiety apa yang akan datang. You risau kalau macam ni nanti macam mana, kalau tak buat assignment ni macam mana, kalau fail exam ni macam mana. Benda tu tak berlaku lagi tapi you dah risau ya. Okay, stress adalah perkara semasa. Settle je assignment you lega. Settle je test apa semua you lega. That is stress semasa. Okay, next. Okay. Bila stress, seseorang ada dua action dia. Sama ada fight or flight. Fight or flight. Pernah dengar kan sebelum ni? Okay, fight ni of course kita lawan juga kita punya stress tu dengan apa cara sekalipun lah kita lawan. Tapi ataupun selain bukan lawan ni lah, dia lebih kepada macam nak juga settlekan, nak juga hilangkan stress tu, nak juga selesaikan benda tu untuk kurangkan kita punya stress. Tapi ada yang memilih untuk flight tu terbang lah, maksud dia lari daripada masalah tu. Dia tinggalkan, dia tak fikir dah pun benda tu. Malah nak fikir dah. Itu antara dua respon je lah. Kalau anda pernah dengar dua tu. Ada satu lagi yang baru, tak baru. Dia lebih kepada freeze, beku. Ya, ada satu lagi. Dia lebih kepada mungkin daripada 6 lah tu kot. Tak tahu nak respon macam mana ataupun tak nak respon. Dia tak nak respon langsung. Okay? Ada satu tu. Okay? Freeze. Okay? The physiological response to the stressor is known as reactivity. Okay? Itulah. Okay, next. Okay, what makes you stressful? Ni antaranya lah situation that have strong demands, situation that imminent, yang saya masukkan tadi lah, about to happen, tak jadi lagi tapi still dah risau dah ya. Life transition, timing, something yang kurang jelas ya, yang tak jelas, tak tentu lagi apa kesudahan dia, itu pun menyebabkan kita stres ya. Desirability, keinginan dan kawalan. Keinginan ni kalau kita ada yang ingin nak, bukan kehendak tapi dapat, itu pun menyebabkan stres juga kan. Okay, kawalan ni juga ya salah satu dia. Okay. Okay, next. Okay, tapi tak semua stres adalah bad ataupun adalah tidak baik. Ada yang dinamakan yang stres yang baik ni adalah eustress. Distress adalah something yang stress yang tidak baik lah. Eustress ni adalah something stress yang baik. Okay, contoh macam stres yang baik apa? You all sekarang lah belajar study for segulung ijazah macam tu itulah eustress dia. Sesuatu stres yang hujungnya nanti you ada hasil. Hujungnya nanti adalah kejayaan yang boleh memuaskan hati you, yang boleh memuaskan hati semua orang. Okay. But distress yang kita biasa hadap ni adalah distress lah. Stresses yang kita biasa hadap dia adalah distress lah. Yang eustress tu ada yang positif. Yang positif. Yang membuatkan you motiv bersemangat lagi nak buat.
Lagi kena apa kata orang, kena push lagi you kena buat. Macam tu lagi bersemangat nak buat. Itulah eustress. Okay. Next. Ni antaranya. Okay. Kita kalau kita stress, perasan tak ada beberapa respon daripada badan kita sendiri, ya, terutamanya physical respon, behavioral kita pun berubah, okay? Mental kita pun berubah, emotional pun berubah. Perasan tak kalau tengah stres kita mudah dari segi emosi dia, mungkin kita cepat marah, ya, asyik-asyik nangis, asyik-asyik kejap-kejap rasa nak jerit, tak menentu, ya, macam tak menentu emosinya. Okay? Dari segi mental mungkin banyak fikir, tak berhenti berfikir, otak ni berligat je benda tu, buta-buta. Okay? Behavioral mungkin lebih kepada daripada baik tiba-tiba kasar pula kan, daripada kawan dia pelik je, kenapa kau ni kan, kau stres ke, dah tahu nampak kat situ kan. Okay? Okay, physically mungkin satu tiba-tiba gain weight ke, terlebih sebab bila stres anda mungkin antara dua, sama ada terlebih makan ataupun tak makan langsung. Itu antara dua dia. Okay, itu fizikal lah, tiba-tiba kurus, kau kenapa kan, macam tu. Tiba-tiba kurus, ada juga yang happy, yang gain weight, ada juga. Tapi ada juga yang ikut individu lah, ya. Okay, next. Okay, ini antara yang menyebabkan eustress. Okay, saya akan terangkan dulu yang ni lah, apa-apa benda ni. Kejap lepas ni kita akan ada aktiviti terapi yang lain pula lepas ni. Okay, ini antaranya lah, classes, studying, relationship with makwa, pakwa, ya. Kalau ada family tu, stress, ada isu family lagi. Okay, change in residence pun actually sebenarnya menyebabkan stres. Contoh pindah rumah tu pun sama. Changes amount of social activities. Sebab tu musim COVID ni banyak berlaku ataupun banyak isu-isu stres atau depress ni sebenarnya. Inilah change in amount of social activities. Sebab kita dah tak bersosial sangat. Kita tak jumpa orang sangat. Ya. Terutamanya kalau orang yang kalau sehari tak jumpa orang lain macam dia rasa kan. Kalau jenis-jenis orang macam ni, kalau musim-musim COVID ni memang payah. Dia tak boleh nak communicate dengan orang sangat, tak boleh nak berjumpa dengan orang sangat. Jadi, it makes lagi worse lah. Okay, childcare, finances, of course, ini adalah antara masalah kita sekarang. Ramai yang menghadapinya, ya, masalah duit, masalah kewangan ni. Ini yang antara yang terbesar lah, ya. Appearance, physical health, ya. Ada yang mengatakan physical health ni, ini memang terbukti lah, physical health ni ada kaitan dengan mental, of course. Ya? Dia saling berkait. Ada yang cakap kalau mental tak okey, physical tak okey. Tapi dia both sama je. Kalau physical kita tak okey, mental kita pun tak okey kebiasaannya. Sebab itulah saya berguru dengan seorang prof ni, kalau kita sakit, ya, you kena ingat ni. Kalau kita sakit, physical sakit. Contohnya macam kita sakit kepala hari tu. Tapi kita tak nak makan ubat. Kita tak cuba sedaya upaya untuk kita pulihkan diri kita masa tu. Dia akan seakan-akan badan kita ni, dia akan macam keluar, ada lubang. Itu ibaratnya lubang yang boleh meluarkan segala energi yang baik itu daripada badan kita dan menyebabkan kita tak okey. Sebab itulah bila saya selalu pesan pada family saya kan, bila you sakit ataupun sakit perut ke, yang simple thing je, sakit perut ke, sakit kepala ke, cepat-cepat ambil ubat, cepat-cepat cure. Sebab you akan tengok, kalau dia sakit kepala ke, sakit perut, even sakit perut je pun, mesti mood dia swing. Yeah? Yang mood swing tu dia akan effect diri sendiri, dia akan effect orang sekeliling dia. Dia akan effect mood dia satu hari. Awak dah rugi satu hari dah. Saat-saat ataupun momen-momen yang sebabnya awak hayati, awak hayati, awak hargai tu. Sepatutnya digunakan sebaiknya. Tapi
nak melayan sakit tu, nak melayan, even sakit kepala, sakit perut pun nak layan, itu dah membuang masa kat situ. Jadi energi-energi yang baik ni semua keluar dah. Sebab tu lah bila sakit, kalau dapat ambil Panadol tu, ambil lah ya, makanlah. Kalau rasa gastrik tu is getting macam tak okey, cepat-cepatlah berubat. Maksud dia jangan tunggu, jangan tunggu. Itulah maksud dia, okey. Yang lain ni sama jugalah ya. Okay, next. Kita dah kita dah 40 minit dah ya. Okay. Why do we stress? Okay, ada dua sebenarnya. Bila individu ni stress, ada dua major reason dia. Okay. Satu, we perceive a situation as dangerous, difficult or painful. Tak kena lagi pun, tak stress lagi pun, tak jadi lagi kat kita pun, kita dah fikir dah. Okay, kalau macam ni mesti sakit. Kalau macam ni mesti aku teruk. Dah fikir dah ada dah set dalam kepala dah. Ini akan jadi lepas ni. Sebab tu itu akan timbul stres tu. Dan kan benda tu tak semestinya lagi, tak jadi pun lagi, tak berlaku pun lagi, tapi you dah stres awal-awal dah. Buang masa fikir benda tu kan, tapi dah nak jawab macam mana, itulah kita punya ni kan, kita punya perceive of sesuatu benda tu. Okay, satu lagi, we don't believe we have the resources to cope. Yang ni saya harap lepas-lepas ni lah, kalau katalah kita harap kita akan jadi lebih kuat ya, sebab saya rasa even sebesar mana pun apa-apa isu kesihatan mental ni sebenarnya lebih kepada coping skill sebenarnya. Coping skill kurang. Dan kebanyakan pelajar-pelajar sekarang, generasi sekarang sangat rendah dia punya coping skill punya tu. Ya. Jadi perbanyakkanlah macam program-program macam ni atau ikuti program-program macam ni, sertai apa-apa saja aktiviti yang boleh gain awak punya apa-apa skill saja yang berkenaan dengan well-being ni untuk jaga diri mentally, physically kan. Jadi itulah the major reason dia dua. Dah anggap benda tu dah something yang dangerous, difficult or painful. Satu lagi rasa tak ada cara lain nak selesaikan dia. Okay, next. Okay, yang ni ada orang kan, ni red flag, pernah dengar? Red flags. Ada yang tak perasan pun apa red flag dia. Okay. Red flags ni kalau you all nak tahu, lebih kepada macam warning sign lah. Bila stress, bila you stress, badan you akan bagi warning sign. Badan kita ni akan bagi warning signs Tapi ada yang tak perasan pun dia stress sebenarnya. Ada rasa kenapa tiap hari asyik gastrik je, rasa macam bloated je, perut macam tak okey je. Mungkin ingat salah makan. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu simptom stres. Ya. Okay, red flags. Red flag inilah yang kita kena tahu kita sendiri kena tahu, sebab red flags individu by individu ni lain-lain. Orang ni lain, orang A lain, saya lain, Zila lain. Dia red flag kita berlainan ya. Okay, next. Okay, red flag ni ada terbahagi kepada next Zila. Physical. Next slide. Yeah, behavioral, emotional dengan satu lagi mental kot yang last sekali. It's cognitive, sorry. Okay, back to yang slide 2 atas lagi. Okay, okay, dia ada 3 ni, ada 3. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 reaction yang awak perlu biasakan ataupun you all dah pernah rasa sebenarnya, mungkin tak perasan. Mungkin tak perasan. Boleh buka lagi je lah. Okay. Back to red flag. Okay. Ni antara list lah. List of possible reaction to stress.
mungkin dari segi fizikal dia lain, dari segi emosional dia lain, dari segi kognitif dengan satu lagi tadi lain, ya. Okay, dari segi fizikal, you kena perhatikan, ada tak sakit kepala, headaches, ada tak indigestion, ada tak stomach ache, ada tak sweaty palms. Okay, kalau saya lah physical symptom saya mungkin lebih kepada headache dengan indigestion dua, ataupun tight neck and shoulders. Ya, sini tight neck and shoulders. Ni kalau kat sini rasa keras je ni, rasa macam batu kat atas ni, awak stress lah tu. Jadi cubalah picit-picit sikit, ya, pergi urut ke, awak urut sendiri pun tak apa kat belakang ni untuk bagi dia longgar-longgar sikit. Okay, bibir kering juga tanda stres, ya. Racing heart, ya, asyik degup kuat, bub. Apa ni kan? Ingat sakit jantung. Ingatkan sakit jantung. Ada orang macam tu. Ingat dia sakit jantung tapi lebih kepada just stress ataupun anxiety. Okay, ringing in the ears. Pernah tak dengar yang berdesing? Rasa hilang kan? Hilang. Itu pun one of it. Okay. Constipation pun sama. Diarrhea pun sama. Ini adalah simptom-simptom, physical symptom yang awak kena yang takut dengan crowd ni sebenarnya lebih kepada disorder, okay? Disorder, maksud saya lebih kepada mentally punya disorder lah. Itu kena pergi lebih details lagi, ya. Itu awak kena jumpa dulu dengan Cik Zila, cuba tengok macam mana. And then kalau betul ada isu crowd, tak boleh berhadapan dengan crowd tu apa ke, maybe just takut biasa, mesti lebih kepada risau, ataupun memang ada disorder lain, nanti kaunselor tengok dulu, dan kalau betul baru refer pada psychiatrist. Okay, okay, back to ni. Okay, next slide. Okay, behavioural symptom ni pula excess smoking, kalau yang smoking tu, okay, bossiness, ya, eating, bossiness pun ni juga sebab dia rasa dia nak lepaskan rasa stres dia tu, tak ada lain dengan bawahan dia lah, ya. Eating too little or too much, yang saya cakap tadi, critical attitude of others, short tempered, ya, procrastination, sleeping too much or too little pun salah satu dia, driving too fast. Tengok balik driving too fast, saya pun driving too fast sebab saya kejar masa. Okay. Tengok balik lah, bukan stres tapi lebih kepada nak anak lambat masuk sekolah. Astagfirullahaladzim. Okay. Okay, grinding of teeth. Kadang-kadang masa tidur tak perasan. Ada berlaku masa tidur kita tak perasan kita gigi kita. Okay. Itu salah satu dia. Overuse of alcohol, ni tak adalah kan kita. Okay, inability to finish task, nail biting berlaku, biasa berlaku pada budak-budak pun ada berlaku. Ada satu kes kat refer kat saya, kanak-kanak lagi darjah 2, habis kuku dia digigit. Sebab isu dia anxiety lah. Bila COVID ni, dah setahun dah ni, ya. Bila COVID ni, dia takut dengan COVID, dia takut mati. Dia memang habis dah kuku dia, mak dia risau, ya. Okay, ini adalah antara behavioral symptom, Okay. Emotional symptoms. Emotional symptom dia nervous, anxiety tu, okay. Boredom, burn out, crying easily, kerap menangis, anger, tiba-tiba marah. Kejap marah kan. Loneliness, rasa lonely sangat. Unhappiness, moodiness or feeling helpless. Ni antara emotional symptom dia. Okay. Okay, satu last kali, cognitive. Next slide. Okay, ni cognitive symptom. Okay. Trouble thinking clearly. Ada tak masa you all macam tak boleh nak fikir secara jelas dah. Cuba juga. Tapi tak boleh gak fokus. Ada kan? Take a break. Tinggalkan dulu benda tu. Kalau paksa pun tak jalan. Akan
buat apa mengadap belajar sejam dua tapi satu pun tak masuk, tinggalkan dulu sekejap. Ini lebih kena, ini simptom kognitif je lah ya. Okay, difficulty of concentration, okay, forgetfulness, pelupa nak mampus, memang sikit tak tahu kunci dah letak kat mana-mana dah. Baru letak dah lupa. Kadang-kadang pernah tak kita nak pergi ambil barang, masuk rumah sekejap, nak keluar. Masuk rumah je ada benda lah lupa. Terpusing-pusing dalam rumah, tak cari, apa benda yang aku nak cari sebenarnya. Cuba keluar balik. Semua tu dia akan efek. Itulah efek dia punya simptom cognitive symptom ni. Okay? Inilah antaranya. Okay? Ini saya terangkan sedikit pasal stres lah ya. Baru kita masuk kejap lagi pada ni. Ni pun dekat sejam. Okay, next slide sila. Okay, ini saya share je lah ya. Just boleh baca sendiri. Ada lari sikit kat situ, tak apa. Ni you all pun tahu macam mana nak reduce. You have your own cara sebenarnya. Okay. Okay, finding a support group, a support system, your family, your friends. Okay, change your attitude. Be realistic. Get organized and take charge. And next. Take a break, give yourself me time. I like this very much. Saya suka sangat benda ni ya. Selalunya saya me time sebab saya ni dah keluarga, ada anak kecil, memang susah nak me time. Tapi masa saya me time, saya cuba cari jugalah, saya cuba cari masa. Yang ni memang tak berubah dah dari saya start bekerja, tak silap saya. Dari segi saya universiti. Saya akan reward diri saya bermalas-malasan. Itu ayat saya, bermalas-malasan selepas kerja saya dah siap. Saya akan ada target. Lepas je saya habis benda tu, selepas saya settle ke kerja tu, saya akan bermalas-malasan. Bermalas-malasan memang betul malas betul-betul malas. Buka TV, tengok movie dengan kopi, duduk. Saya actually ada spot dekat rumah saya ada spot sofa saya. Even sofa tu panjang. Tapi saya ada spot sendiri. My family dah tahu dah, itulah tempat saya. Jangan duduk situ. Sebab dia ngam-ngam bawah aircon. Kan, bawah aircon lepas tu straight to the TV. Macam tu. Memang tahu dah spot. Itulah me time saya. Okay. Satu lagi me time saya adalah shopping groceries. Shopping groceries. Shopping baju, shopping groceries pun cukup. Shopping tengok makanan, tengok daging, tengok ayam, sayur. Tu dah cukup dah. Tu terapi saya. Okay. You all ada sendiri. Okay. Take good care of yourself. Okay, nanti saya jawab ya. Safwan. Okay, learning to say no. Get regular exercise. Okay, next. Get a hobby to do something different. Slow down. Laugh after humor. Learn to relax. Okay, next. Okay, kita pergi kepada what is expressive art therapy. Nama dia ekspresif, dinamakan ekspresif sebabnya kita express, kita luahkan apa yang kita rasa dalam lukisan kita ataupun dalam contengan lah. Saya cakap contengan lah. Kalau lukisan ni orang anggap macam mesti jadi perfect. No. Okay, ini yang saya ambil daripada anak Carl Rogers. Cik Zila, lupa nama dia siapa? Sekejap. Lupa nama dia. Dah mendiang dah ni. Baru je mendiang juga beberapa tahun lepas. Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Okay, anak Carl Rogers. Nanti kita cari sama-sama ya. Saya lupa lah. Astagfirullahaladzim. Okay, ini daripada anak dia lah ya. Dia memang pakar dalam ekspresif art terapi ni. Dah tua dah. Masa dia tak silap saya baru 2 tahun lepas, 3 tahun lepas meninggal lot. Mendiang dah pun. Okay. Expressive art therapy uses various art movement. Actually kalau lah dapat buat physically ni, art therapy ni, saya biasanya akan buat 1 hari suntuk, 1 hari atau 2 hari. Ada modul dia tersendiri dan dia akan melibatkan movement. Ya, movement. Kita ada movement terapi ya. Kita akan bergerak-gerak dalam kumpulan. Semua tu tak semestinya art terapi ni melukis saja ya semata-mata.
Dia banyak sebenarnya, dance, movement, apa lagi, apa nama lagi, banyak lah ya, banyak. Okay, dan sculpting, music writing, sound, ya, in supportive setting to facilitate growth and healing. Okay, ditulis dekat situ dekat nombor 2 tu, it is not creating a pretty picture, ya, tak semestinya lukisan yang kita buat tu mesti cantik, ya. Bak kata ni kan, it is not a dance ready for stage, it's not a poem written and rewritten to perfection, no. Just on the spot. Maksudnya awak lukis masa tu, itulah hasilnya, itulah luahan awak, itulah expressive art awak, ya. Okay. Expressive art juga dia refer kepada emotional, intuitive aspects and ourselves in various media. To use the art expressively means going into our inner reals to discover feelings, ya, pergi ke dalam hati awak tu, ke dalam diri awak tu, feeling it, feel it, lepas tu express, ya, daripada dengan visual art, movement, sound, writing or drama. Okay. About beauty, okay. Sama juga tadi. We are not concerned about the beauty of the visual art, the grammar, style of writing, harmonic flow or the song. No, dia tak fikir pun benda ni, ya. We use the art to let go, ya. To express or to release. Itu sebenar tujuan art terapi, ya. Untuk let it go. Nah, cerita Frozen kan, let it go, biarkan, lepaskan. Benda yang awak tak boleh kontrol, lepaskan, jangan fikir. Itu yang kita nak fikir. Benda yang kita tak nak, benda yang tak boleh kita nak kontrol pun kita fikir. Masa kat situ. Jadi let it go. To express, nak luahkan apa perasaan awak masa ni dan masa sekarang. To release, to lega. Lepas semua tu lega. Okay, next. Okay, kita back to art therapy balik. Kita akan maybe dalam 2 lagi kot. Ini dengan the last one. Okay, keluarkan kertas masing-masing. Crayon, pensel ke apa ke. Okay. Satu lagi saya lupa nak cakap. Ini lebih kepada counselling lah kot. Ya, untuk yang memang biasa dengan counselling ke apa ke. Ni lebih, okay, art therapy ada perbezaannya dengan kalau pernah tengok ataupun ikuti program lain macam HTP ke apa ke, ni lain art therapy ni bukan untuk diagnose. Bukan untuk diagnose. Itu yang penting. Okay, katalah awak lukis rumah kat sini, ada binatang kat sini, ada sungai kat sana ke sini. Oh, ini awak ni seorang yang sangat kedekut ni. Bukan, awak ni seorang yang sangat peramah. No. Ada. Art therapy is not about that. Tak ada diagnose macam tu, ya. Dia lebih kepada yang saya cakap tadi, express, ya, untuk let it go, untuk luahkan, untuk release. Itu sebenarnya tujuan art therapy. Kalau ada yang cakap awak lukis ni saya nak tengok macam mana, itu bukan art therapy, itu lain, ya. Tapi ada yang saya tak menyangka benda tu, memang ada ilmu lain ke arah itu, bukan, tapi that is not art therapy. Okay, art therapy yang inilah. Okay, arahan ni adalah lakarkan perkara yang membuatkan anda stres. Kalau sempat buat 3, buat 3. Kalau tak sempat, buat 1. Saya bagi masa 5 minit. 5 minit banyak tau. Okay, buatlah dulu 2-3 minit. Okay, ini contohnya lah yang saya ni lakarkan. Apa sajalah nak buat ikut perkataan ke, nak ikut rupa ke. Kalau nak lukis, kalau contohnya money tu, lukislah duit. Kalau tak tulis money tu saja pun boleh. Okay, apa-apa saja. Ada soalan setakat ni? Ada 2, tapi yang untuk tadi tu anak Rogers adalah Natalie Rogers. Lupa saya ingat dia anak perempuan je, tapi saya tak ingat nama dia. Natalie kan? Natalie, ingat perempuan tapi saya tak ingat siapa. Okay, ada satu daripada Ahmad Safwan ni, nak jawab ke apa? Boleh sambil lukis ni saya jawab.
Saya ni. Okey, soalan Puan, okey, dia apa yang dimaklumkan adalah simptom apa kalau melibatkan orang awam seperti saya yang overthinking about management. Contohnya bila over target dan susah put a trust on others. Adakah saya macam ada problem juga? Mohon pencerahan. Sekejap ya, saya baca lagi sekali. Simptom apa kalau melibatkan orang awam seperti saya yang overthinking about management, contohnya juga over target. Adakah saya macam ada problem juga? Okay, ini lebih kepada overthinking ke, anxiety ke, apa-apa saja yang berkenaan dengan kita punya mental ni, itu biasa, itu normal semua orang overthinking. Tapi bukan semua orang overthinking. Semua orang akan fikir, akan curious, otak ni takkan stop berfikir, akan ada macam tu. Tapi bila bukan, it's not about apa tadi ayat dia, adakah saya macam ada problem, adakah saya macam ada problem ni, yang identify ni, yang menentukan you ada problem ke tidak, you cuba you analyse balik diri you. Adakah bila saya berfikir, banyak fikir macam ni akan efek diri you sendiri. Contohnya kerja you tak jalan, your performance down, your fokus hilang. Adakah menyebabkan itu? Kalau dah menjejaskan diri you sendiri ataupun orang sekeliling you, betterlah seek help. Jumpa dululah, talk to counsellors dulu, cuba release it, cuba luahkan, bincang balik macam mana. Tapi kalau ubat management ni, I'm not sure about apa yang awak maksudkan. Ubat management ni lebih kepada, is it something yang under you punya control or not? Cuba tanya balik. Adakah benda ni under your control? Adakah benda ni you boleh control ataupun tak boleh control? Kalau yang seperti saya cakap tadi lah, apa saja yang tak boleh you control, is better to let go. Macam tu. Tapi apa saja yang masih under control you can manage it. Maksudnya you boleh kawal lagi, you boleh rancang lagi apa nak buat kan. Tapi something yang under your control, just let it. Performance fokus, alhamdulillah semua orang cuma orang susah nak bekerjasama sebab saya mengharapkan yang perfect or near to perfect. This is yourself, diri sendiri, lebih kepada diri sendiri. You tak boleh nak fikirkan, you tak boleh nak mengharapkan orang lain sama baik ataupun sama satu jalan dengan you. Mungkin you niat you nak ke A, mungkin orang yang bersama dengan you entah dia nak ke B, ke C, ke D, sebab tu kita tak boleh nak mengharapkan kita seiring sejalan dengan seorang ataupun sekepala dengan seseorang tu. Tapi teamwork still kena ni lah, kena ada satu, maksud dia kena ada satu tujuan. Kena discuss balik lah dengan teamwork ataupun click. Lain soalan, maaf, saya ingin tanya apa beza stres dan depression? Yes, betul. Adakah depression lagi teruk berbanding stres? Betul. Depression ni adalah lagi teruk daripada stres. Seperti yang saya cakap tadi, depression adalah apa yang dah berlaku. Senang diingat, depression, stress, anxiety. Depression, stress, anxiety. Depression apa yang dah berlaku lama dah. Contoh masa you sekolah rendah lah, sekolah menengah. Sekolah rendah pun masih ingat lagi isu tu. You tak settle lagi. Ada unfinished business lagi tentang tu. Itu adalah depression. Stress apa yang masa sekarang. Yang masa sekarang ni kita tak risau sangat sebab kalau settle isu tu, contoh macam assignment banyak ke apa, settle assignment, you dah tak risau lagi, you dah tak stress lagi. Anxiety ni juga membimbangkan sebab risau akan datang, fikir apa yang akan datang, macam mana nanti, dah besar. Macam mana habis belajar nanti, nak sambung belajar ke tak, nak kerja ke, ada tak kerja. Itu anxiety. Fikir sangat, dia berulang dalam otak awak. Itu menyebabkan anxiety. Depression ni, ingat kalau terlalu banyak sangat, kalau stres tidak dikawal dengan sebaiknya, it can lead to depression or anxiety. Better kita cure dulu,
betul-betul stres kita, handle dulu betul-betul supaya kita tak lead to depression or anxiety. Okay. Ada lagi soalan tak? Yang di atas-atas ada ya? Ada seorang bertanya, boleh ke nak share slide? Boleh. Adakah slide akan di-share? Sorry, maaf. Oh okey, boleh je. Nanti saya Cik Zila ada kan? Dah ada kan dekat dia tapi tak boleh edit Tak boleh, nanti tak apalah, kita nak share je kan. Kalau nak view je, nanti saya sharekan link sekejap. boleh. Boleh saja. Okey dah, cuba tengok jap apa yang hasilnya. Cik Zila boleh tutup sekejap tak slide ni? Stop present. Nak tengok yang lain punya sharing lukisan. Boleh ni saya tengok boleh buka semua apa yang aku ni. Lupa nak cakap tadi. Saya ni kan kadang-kadang okay, saya orang Sarawak Kadang-kadang saya ni bagi ceramah tersasul bahasa Sarawak. Kalau tak faham tersasul sebut bahasa Sarawak tu tegurlah saya. Saya takut you all tak faham. Okay. Okay. Kejap. Kita ada, okay cukup. Okay. Muhammad Iz. Okay. Study lah kot kan. Okay. Lain Nur Farihah. Dekat sikit Nur Farihah. Okay. Money. Alright. Future. Okay. Study, family. Oh, okay. Expectation, betul, overthinking. You as a student, expectation tu lah ya yang memberi kesan juga kan. Okay, target, sales tak? Sell or self target. Okay, study. Okay, insecurities. Okay, myself, money, video, assignments. Okay. Muhammad ni apa nama awak tak nampak sangat awak punya ni lukisan sebab awak guna background kan. Mana yang background tu buka dulu, off dulu background baru tunjuk sebab tak nampak. Tengok lagi lain. Okay. Atika Bas, expectation, guilty. Okay. Nampak Nabila, love. Okay. Muhammad tak nampak sangat dah depan sikit Muhammad. Nama Muhammad tapi saya tak tahu Muhammad apa ni. Okay. Oh, study. Okay, nampak. Study, okay. Lagi. Muhammad Is tadi, study juga kan. Buat meja belajar tu, Nur Syakirin. Love, okay. Love. Arisha pun ada love dekat situ. Study, expectation, betul, expectation. The future, Sophia. Future. Nur Munirah pun money juga. Okay. Okay, ada siapa-siapa nak bercakap ataupun nak share secara detail dia punya lukisan, ada tak? Ahmad, expectation. Ahmad Safwan Nama saya tak dapat baca sepenuhnya. Okay, Siti Nurul Hidayah ke apa ni? Okay, tak nampak lah awak punya background awak on kan? Ni tak nampak lukisan awak. Awak tutup off dulu awak punya ni. Okay, ada tak yang nak share personally apa yang dia rasa, apa yang dia feel sekarang ni, apa yang buatkan dia stress sekarang ni? Ada tak yang nak share? Seorang? Boleh? Saya nak cuba Puan, kalau boleh. Okay, boleh. Nombor ni dah. Okay, saya sempat lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6 lukisan dekat sini. Dia macam ada gambar rumah, ada gambar future. I draw future by drawing clouds and then tahun-tahun sebab I am someone yang macam like contohnya COVID sekarang kan. And then I be like, okay sekejap je kot. Lepas tu my sister cakap, ni mesti ekonomi Malaysia mesti jatuh ni. Mesti kerja susah nak dapat apa semua. I was like, okay, dah start nak takut dah sebab as an animator,
I dah muak orang cakap dekat I, kenapa ambil animation mesti tak dapat kerja, mesti job tu susah nak apply. So macam sepatutnya macam tu. Yes, ada orang cakap macam tu dekat I, depan muka I. Macam ada kerja ke nanti, macam mesti tak pernah tengok Pipin kan. So I plan I bukan nak kerja animator pun. I take this sebab I love drawing. I enjoy drawing and I suka mengajar. I want to be a lecturer. I tanya lecturer I want to be a lecturer, what do I have to do? She said, awak kena pergi ke sini ke situ apa semua, akan ambil PhD. And I become very worried sebab that path is very long. Lepas tu kena the fees untuk ambil PhD apa semua is so high and I risau gila. Besar nanti aku boleh kerja ke tak? Macam nanti kalau aku tak kerja, takkan aku nak kahwin terus kan? Takkan nak menyusahkan orang pula. Lepas tu lepas tu also I draw something about columns yang ada orang dekat atas tu, because I'm someone yang very very competitive sejak sekolah menengah. I was once a president asrama. I pernah jadi dalam pertandingan debate apa semua. So, I tak suka kalah. Sangat-sangat tak suka. Jadi nombor 2 ke jadi nombor 3, sangat tak suka. Macam I nak juga jadi nombor 1. And then when I join UiTM, I jumpa kawan-kawan yang lukisan dia punya talent lagi lawa. I become extremely insecure. I rasa macam okay, I don't think this is my place anymore. Macam so I tak boleh handle competition very nice. And sometimes I nangis. I rasa macam aku tak boleh bawa ni. So, macam orang lain lagi gempak dari aku apa semua. Walaupun I pernah cakap dengan orang yang lagi power dari I tu kan, macam I feel so trash lah when I'm around you. Lepas tu dia kata, lepas tu dia marah I balik. So macam you have to know, I tak pernah tengok diri I tinggi macam you fikir kan. So macam I thought okay, aku over lah kot macam tu. Okay, lepas tu love. Okay, I have to admit I have a boyfriend. My boyfriend is very kind, very sabar dengan I. So macam to the point yang I selalu rasa macam I tak pernah sempurna. I rasa macam because of my, I don't know, anxiety ke apa ke, I rasa macam I'm always not enough. Macam probably daripada perangai kompetitif I, macam I have to be perfect. Macam tu, I have to be perfect. I have to be 100% excellent for someone or anyone to serve at anything. So macam I'm always concerned kalau macam okay, what if one day dia tinggalkan aku sebab dia find out yang aku ni dah tak perfect dah. Macam tu. Macam there's also this gambar rumah. I choose not to tell. Okay, I think that's it lah kot from my pictures. Thank you. Okay, thank you Munirah. Good sharing. You sedia untuk sharing walaupun itu adalah your stressor, stressor lah kan, your bad side cerita dia. Okay, good Munirah. Tapi how do you feel right now bila you dah cerita ni, bila dah you luahkan, apa you rasa? To be honest, tadi I macam I okay je, I happy and so on. Masuk kawan I WhatsApp, hey Munirah, program nak start. Macam I lupa pasal I cepat-cepat join. So macam I don't know what to feel sebab I literally tak tahu what I will get. So macam after I lukis and then I learn macam lately ni, why am I so easily irritable, I cepat marah apa semua. So macam bila once you said okay, now you think about all the stress stuff, macam okay, baru I realise macam ada benda yang I tak sedar pun benda ni jadi a big thing. So macam I feel kind of a relief lah sebab I finally learn something that I don't even know disturbing me. Good. Alhamdulillah, something positive. Okay, saya harap pun you all pun sama juga. Apa yang at least walaupun tak lama kan, tak sampai 2 jam lagi pun, you have gained something. You have at least you release, at least you know apa sebenarnya menyebabkan aku stress lately. Itu pun dah cukup dah ya. Jadi itu seperti cakap tadi lah, therapy is about to let it go, to release, to express apa saja yang you feel right now.
apa saja yang terbuku ke hati kita, apa yang berada dalam kepala kita tunggu dalam tu kan, keluar tu, itu yang menyebabkan kita stres. Benda tu kena keluarkan, kena luahkan, tak kira dengan apa cara sekalipun, you kena luahkan, ya. Okay, mungkin kita ada masa lagi nak share another ni sebab saya ada, actually ada 2 lagi lukisan yang kita nak buat, 2 aktiviti. Okay, terima kasih lagi sekali Munirah. Okay, back to the slide boleh Cik Zila? Yang lain harap buat juga tapi kalau katalah selepas ni you nak share dengan Cik Zila kita pun boleh. Actually sebenarnya Cik Zila kita pun certified juga. Certified Atrapi juga sama dengan saya. Kami sama-sama pergi ambil sijil ni dulu. Berbulan-bulan kan Cik Zila? Berbulan-bulan baru certified. Okay. Jadi boleh pergi jumpa dengan Cik Zila juga. Okay. Okay, ini the other side. Okay, yang tadi kita lebih fikirkan apa yang menyebabkan kita stres. Okay, cuma saya nak ubah sikit. Macam Munirah tadi, dia dah cerita apa yang menyebabkan dia stres. Sebab ni lebih kepada apa yang saya dah prepare sebelum sebelum tadi kan. Jadi bila saya dah dengar Munirah cerita tu, saya nak ubah sedikit. Okay, lakarkan perkara yang memberi ketenangan kepada anda yang mendorong anda untuk menyelesaikan stres anda tadi. Faham tak? Faham tak? Okay, ini lebih, ataupun you can do it straightly like this juga, lakarkan perkara yang memberikan ketenangan kepada anda tanpa refer balik apa yang menyebabkan you stress tadi. Okay, itu satu pun boleh, tak masalah. Tapi macam Munirah tadi, dia dah keluarkan apa dia punya stressor kan, apa penyebab stres dia. Apa yang boleh membantu dia, awak lukiskan apa yang awak rasa yang boleh membantu awak untuk mengurangkan stres awak tadi. Itu satu. Ataupun straight to the ni, boleh juga. Okey, kita dah pelukis bawah ni. Ahmad Safwan, kopi, betul. Awak sama dengan saya, kopi. Tapi saya sebenarnya, tadi kan ingat yang tadi stres yang sebelum tadi tu, yang lukisan tadi tu, saya nak pilih satu lah. Saya diet. Yang tu, honestly, saya punya isu sekarang diet. Okay, saya tengah diet. Isu saya pula sekarang ni, saya tak ada kopi. Okay, almost 2 weeks dah, saya tak ada kopi. Saya tak minum kopi. Tapi saya hantu kopi Saya hantu kopi. Jadi saya pun tengah diet. Tapi masalahnya, hilangkan stres tu saya nak makan. Sama, kita geng. Itu masalah global, jangan risau. Itu masalah global lah. Tapi cari cara lain untuk divert. Untuk divertkan benda tu. Saya dah 2 minggu without, almost 2 weeks dah without gula. Tak minum manis. And then tak ada kopi. Actually dah try kopi without gula. Masya Allah. Tak boleh telan. Jadi sekarang ni saya masih gigih juga sebab saya tak boleh nak minum kopi without gula tu, saya gigihkan juga lagi, tunggu dulu. Jadi sekarang ni saya tak ada benda yang beri ketenangan kepada diri saya sekarang ni. Actually kopi tu. Tapi saya cari benda lain, ketenangan lain, okay. Mungkin lebih kepada families ke kan. Tapi actually it's good tau, dah 2 minggu ni without caffeine. Saya rasa okay. Cuma adalah perubahan dari segi hormon tak menentu sikit. Jadi slowly. Macam tu. Okay. Apa ni? Kucing. Okay. Makan of course. Betul kan? Apa ni? Sekejap. Sofia, betul ke yang mangkuk tu makanan? Makan lah kan? Ya, betul. Betul. Okay. Itu memang itu memang masalah global kata Cik Zila. Okay. Kejap. Cik Zila tutup balik slide. Stop sharing kejap. Saya nak tengok lukisan lain juga.
Okay, Nur Fariha. Wah, I like coffee. Coffee juga ke? With laptop. Okay, Netflix. Okay, oh, saya suka. Mak aku pula yang suka. Nur Syakirin. Okay, boyfriend. Okay, good. Apa lagi? Selain boyfriend, coffee. Wah, okay, makanan. Makanan juga. Okay, baik. Tak apalah, kalau itulah yang memberikan awak ketenangan dan kegembiraan, silakan. Okay. Jangan stres sangat. Actually kita diet ni, tapi saya sama-sama, siapa-siapa yang tengah diet sama-sama dengan saya ni daripada coach saya. Coach saya kata tak semestinya diet the whole month tu, tak ada cheat day. Cheat day tu penting. Kalau tak ada cheat day tu menyebabkan kita lagi stres, kita takkan kurus. Kita takkan jadi kurus. Okay. Jadi kena ada sedikit lah reward pada diri kita. Dah turun 5 kilo, 6 kilo kan, reward dah sikit. Satu meals yang kita teringin sangat kan. Tak apa. Saya tunggu-tunggu kopi saya ni. Sabar. Okay. Apa ni Muhammad? Saya tak dapat baca nama penuh. Macam mana nak baca nama penuh? Okay, tak apa. Muhammad Izzat. Muhammad Izzat. Ni Muhammad Syafiq. Okay, Muhammad Syafiq. Cat, langit. Okay, apa bawah tu lagi? Laut. Okay, one of kegemaran. Ketenangan saya juga, saya suka tengok laut. Okay. Nabiha, apa ni Nabiha? Dekat angkat sikit atas sikit Nabiha. Tidur. Nampak bunga Nabiha? Awak punya ni, awak punya background. Nurul Fahana, family support, watching cartoons. Wah, kartun siapa tu? Okay, listen to music. Okay. Masih tak nampak Nabiha. Okay. Paddy Field. Is it your kampung? Betul tak Nabiha? Okay, Dia coklat. lebih kepada pemandangan. Oh. Tapi benda tu bagi saya macam terhad. Saya suka tengok dunia luar tapi tak terhad lah saya sebab sometimes kan macam pemikiran kita kan macam perempuan kan tak ada pergi jalan jauh. So macam agak terhad saya. Sampai pada setahap saya rasa macam tak bersyukur lah saya perempuan. Kenapa saya tak dilahirkan lelaki saja, lelaki bebas buat apa saja. Okay. Saya tak suka Orang yang Kedah Penang. Orang Penang. Okay. Paddy Field tu okay pemandangan. Okay, Atira, PUBG. Apa lagi ni? Aduh, tak nampak. Sleep. Okay. Itu salah satu masalah global juga, sleep. Ketenangan global juga. Okay, listen to the music ni kan. Okay, Muhammad is okay. Atika Bas, Coffee, Companion, okay. Okay, good. Okay, you have it. So, ada stress dia. Walaupun you ada stress dia, tapi you tahu macam mana nak overcome it ataupun gantikan dengan something yang yang boleh bagi you ketenangan. Ya, kadang-kadang just nak luahkan kepada someone yang you percaya pun tu pun dah ketenangan juga. Ya, you dah release. You let it go. Okay, back to the slide Cik Zila. Kita buat satu last atrapi ni, satu aktiviti lagi, satu lukisan lagi. Barulah kita buka balik ya sekejap ya. Okay. Okay, anggap okay, dia tengok lukisan ni kan. Anggap you start di bawah ni. Maksudnya di bawah lohong lubang ni kan. Anggap you stuck dekat situ. Ya. Yeah? Okay. Model yourself a ladder to climb out. Maksudnya lukislah. Ladder ni, okay. Ladder yang dimaksudkan ini tak semestinya betul-betul tangga ataupun ladder yang straight tu, bukan, tak semestinya. Tapi you can change it to kata-kata semangat ke, anything drawing yang berkenaan yang boleh bagi you climb out lubang tu, hole tu. Okay, fikirkan, tak kisah. It could be a word or apa nama tu?
Apa kata-kata semangat tu apa? Quote, quote, anything quotes ke, apa-apa saja yang you rasa you can climb out from the hole, you can climb out from the stress, you can climb out from the apa-apa saja rintangan, apa-apa saja cubaan. Begitu. Okay, boleh? Okay, boleh buat sekarang? Apa tadi? Sampai-sampai tu saya jawab soalan. Kalau ada soalan, saya feedback. Mak Safwan, selain kopi, saya ambil dark chocolate. Betul, dark chocolate. Coklat pahit ada awak daripada asasi sains ke? Layanol yang boleh merangsang endotelium untuk lambatkan proses penuaan. Okay, good. Okay, bagus-bagus. Informatif. Okay. Tapi dark chocolate lah kan? Berapa persen ke atas kan? Memang betul-betul dark chocolate lah. Kalau fikirlah, kalau saya tak boleh minum kopi pahit, dark chocolate tu saya tak boleh telan jugalah kot. 51% ke atas ya. Yang 37% ke atas pun aku tak boleh telan. Ini kan 51% ke atas. Okay, tak apa. Nanti difikirkan. Thank you Mas Safwan for the info. Okay. So everyone agrees coffee is the best friend, betul? Okay. Macam saya keterangan, saya laburkan duit kepada hobi saya. Hot Wheel. Okay. Tak kisahlah apa-apa saja. Tapi asalkan itu yang membawa ketenangan pada you, itu membawa kebaikan pada you, just go ahead. Okay. Ada yang ni sokong ni dah. Orang tak faham apa kita hadap. Ya, macam saya belajar praktikal counselling pun agak sukar. Mereka nampak kita. Macam mana? Macam saya belajar praktikal counselling pun agak sukar mereka nampak kita maksudnya. Tak apa. Nanti awak jumpa ni. Cuba WhatsApp Cik Zila kita ni. Dia ada isu counselling ke apa ke? Apa? Sebab sebenarnya bila saya overtired, saya sometimes akan hilang perasaan, tired sampai tidak boleh berhenti kerja, sampai tahap nak bertindak di luar kawalan. Saya pernah duduk di bawah shower 5 jam pagi-pagi buta untuk hilangkan rasa tersebut. Adakah itu dikira stres? If you feel that something abnormal, macam ni lah, 5 jam duduk dekat shower 5 jam, ya. Saya rasa dah lebih kepada abnormal punya ni kan, activities kan. Cubalah jumpa dengan kaunselor, ya. Ceritalah, luahkan. Kita tengok apa yang kami boleh bantu, apa yang kaunselor boleh bantu. Dan awak sendiri, apa yang awak boleh bantu diri awak sendiri, okey? Maafkan saya Puan, saya nak bertanya soal jumpa kaunselor. Saya ada seorang kawan, dia macam ada masalah lah. Lepas tu dia dirujuk pada doktor biasa. Doktor biasa dekat klinik. Macam tapi doktor tu cakap itu biasa. And then doktor tu decided to not refer to any macam psychiatrist ke apa ke, although to be honest that girl doesn't seems normal to me. So macam is it the right way to actually rujuk dekat doktor biasa when it comes to things like this? Okay, kalau di UiTM sendiri, memang kita akan rujuk kepada doktor biasa dulu. Dan mana-mana tempat pun, orang akan pergi ke contohnya klinik kesihatan kan. Dia akan pergi ke klinik biasa dulu dan jumpa doktor biasa dulu. Ataupun klinik swasta. Doktor ni yang akan access ataupun dia akan dia ada inventory apa, saya tak ingat. Tapi ada beberapa inventory yang dia kena isi dan dia akan test dulu. Sama ada you ada isu mental ataupun tidak. Ya, ataupun sekadar lebih kepada coping skill lemah ke apa ke, dia akan tengok dari situ. Jadi maybe doktor tu saya rasa dia dah buat dah pun test tu. I mean
all the questionnaire tu, patient dah jawab apa semua. Dari situ dia akan tengok betul tak dia ada isu mentally ataupun tidak. Kalau betul dia akan terus refer pada psychiatrist tu sebenarnya, dia akan refer pada hospital terus. Ya, dia tak boleh kata, dia tak boleh decide sendiri sebab itu dah bukan bidang doktor perubatan yang biasa ya. Kalau betul dia ada memang dah tahap dia untuk dihantar ataupun di refer pada psychiatrist, dia kena refer. Maybe your kawan tu lebih kepada tak ada isu tu. Mungkin belum tak sampai tahap itu. Mungkin daripada pandangan kita memang dia ada ataupun daripada kita punya analisis ataupun dia punya analisis sendiri dia rasa dia ada. Tapi itulah pentingnya kita kena pergi jumpa doktor tu untuk diagnose dulu ya. Ataupun kalau dia rasa tak puas hati boleh jumpa, she or he can get the second opinion, pergi jumpa doktor lain dulu ke ya? Pergi jumpa doktor lain ataupun doktor perubatan lain dulu lah, tengok balik macam mana doktor lain tu, pendapat doktor lain tu macam mana ya. Okay, dah ke? Okay, dah ke? Kita terus slide dulu, terus slide, stop presenting dulu Zila. Okay. Tak nampak. Wah ni tegakkan. Lintangkan. Tulisan tak nampak. Apa dia punya tu? To my ladder. He is my ladder to climb out. Who is he? Who is he? Okay. Boyfriend. Okay. Faham. Okay, tak apa. Siapa-siapa saja kan. Tak kisah. Ya. Itulah memang kita punya, masing-masing kita punya rasa dan pemahaman kan. Sekejap ya. Muhammad Is. Rapat sikit ke screen? Ke screen. Ke kamera. Boleh baca tak? Saya tak nampak lah. Itu words motivation word. Apa motivation word awak? Gerak. Saya rasa tu whatever pain you face now, it is a price you have to pay for success. Okay, good. Yang macam saya terangkan tadi, you stress kan? Apa saja, maksudnya stress sekarang ni yang akan menyebabkan awak berjaya nanti. Itu yang awak akan dapat nanti. Betul? Okay, good. Lain. Nurul Fahanah. Dapatkan sikit. Alamak, tak nampak. Kabur. Oh, siapa tu yang menarik awak ke atas? Family. Okay, good. You have a strong family, insyaAllah. You have a strong support, insyaAllah. Okay, lain tak? Nufariha. Siapa yang tarik awak tu, Nufariha? Family and friends. Nah, alhamdulillah. Dan insyaAllah mudah-mudahan sampailah bila-bila ya. Tak kisahlah sesiapa yang menyambut awak, siapa yang selamatkan awak ataupun your motivation. Tak kira siapa-siapa, insyaAllah mudah-mudahan dia orang akan kekal bersama anda ataupun walaupun semangatnya yang kekal bersama anda ya. And you have to be strong juga sebenarnya, bukan mengharapkan orang saja ya. Mesti you have your own kekuatan dalam diri itu sendiri sebenarnya. You perlukan itu sebenarnya ya. Okay, ada lain yang nak share? Okay, kita minta seorang lah share. Yang ni tadi Munirah. Kita minta seorang share yang ini. Boleh? Siapa nak? Personal share apa yang dia lukis, apa yang dia dapat. Kita dah sampai di hujung aktiviti terapi yang last kali ni sebelum saya pergi penutup. Saya boleh masuk. Seorang. Okay, Assalamualaikum. Saya tak kerja lukis.
Sebab saya bukan budak art, saya budak calculation. Alah, Jadi saya cakap tadi tak semesti cantik. okey, lepas tu saya bagi pandangan je lah. Kalau saya pada lukisan tu, saya mau tengok my sibling lah. Sebab my sibling support each other. Walaupun bukan saya nak ketepikan mak ayah, tapi sibling ialah walaupun yang lain, saya 4 beradik kan. Saya yang sulung, walaupun yang lain dah kahwin semua, saya belum. And then kita support sama sendiri ni macam kita adik-beradik ni kita ada group yang adik-beradik saja tanpa ada ipar-duai sebab kita tak nak bagi konflik. Jadi apa settle kat situ. Jadi untuk dari segi financial support, moral support semua memang kita orang cakap terikat lah sama sendiri lah. Kadang-kadang saya sebagai yang pertama ni pun yang nampak macam watak sulung tu yang nombor 3. Macam tu lah dia punya konsep dia. Jadi tengok pada kekuatan masing-masing. Sebab saya 3 lelaki, 1 perempuan macam tu lah. Lebih maknanya kadang saya pun pernah, saya antara yang lambat lah, mana kita belajar pun tak smooth kan. Jadi alhamdulillah dah kata orang tua dah jadi orang lah, maknanya cuma partner je lah kena cari tu je lah untuk lengkapkan hidup kat dunia ni. Okey, macam tu lah. Jadi sebab saya untuk nak sharing kan, sebab saya lebih pada humanitarian punya job. Bagi saya mana-mana saya bernaung bawah Malaysia Relief Agency, MRA. Maknanya saya daripada awal pelibatan saya tu masa saya student apa semua, memang saya niat saya wakafkan diri saya untuk kerja-kerja benda macam ni. Maknanya kalau untuk benda lain saya ketepikan dululah, saya fokus. Bagi saya keperluan orang lain di atas keperluan saya, sebab saya dulu saya dental student. Saya dah habis belajar, saya dah kerja semua saya resign. Sebab saya sempat 6 tahun dah saya bertugas dekat klinik kesihatan Putrajaya. Kesihatan Putrajaya, Putrajaya, sampai 2014 saya stop, saya resign sebab saya tak dapat kepuasan. Maknanya saya terikat. Maknanya kalau puan pun tahu kan, kalau kita sebagai penjawat pukul 5 petang dah, pukul 5, 6 dah habis, lepas tu dah tak ada lah untuk nak buat apa-apa sampai malam dah, letih lah semua. Jadi saya buat macam cakap big decision jugalah, memang perang jugalah dengan mak ayah. Yelah, dah berabur keluar semua, kita keluar macam tu kan. Jadi sebenarnya alhamdulillah adalah untuk job sikit-sikit. Maknanya saya lebih mau untuk event. Maknanya saya dah dapat kepuasan untuk handle event apa semua. Dan bila saya ada company sendiri tu, saya boleh join untuk melibatkan diri. Macam hari tu yang sebelum COVID lah, 2017 saya pergi ke Cox's Bazar, saya ikut yang Rohingya punya refugee sana, saya duduk sebulan sana. Mana ada taufan haian dekat Filipina saya pergi, tsunami saya pergi, semua tu saya libatkan diri semua. Saya pergi bawah MRA dengan kerjasama Red Cross lah dekat Malaysia ni. Jadi macam tu sekarang. Freelance lah ya? Freelance. Saya pun sekarang dekat bertapak dekat Terengganu sebab saya untuk establishkan MRA punya branch kat sini. Saya daripada Kelantan. Dari Kelantan kita dah buat 2014, dah establish, saya tinggal lah. Saya datang sini pula. Jadi merantau je lah kerja. Jadi macam dekat KL tak perlu lah sebab dah ada HQ dekat Bandar Seri Permaisuri tu. Jadi untuk dia orang dah offer untuk Selangor, saya rasa macam tak sedap lah kalau sampai 2-3 kepala dah. Untuk Klang Valley tu kira 1 cukup lah. Jadi kita tak nak bagi konflik benda macam tu sebab melibatkan dana kan. Okey Cik Safwan. Yang kekuatan Cik Safwan adalah sibling, betul? Sibling. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah yang lain sudah. Okey. Terima kasih. Saya lain pun banyak, ada juga actually sibling, itu kan sibling yang lebih kepada family, right? Parents, as a student ni lebih kepada kita, kebergantungan kita more kepada parents lah ya, more kepada family. Jadi insyaAllah lah kot, siapa-siapa saja ataupun apa-apa saja yang menjadi kekuatan you, pegang dan still tetapkan itu adalah you punya kekuatan. Sebab
apa-apa saja yang berlaku pada you nanti, you down macam mana sekalipun, you jatuh macam mana sekalipun, InsyaAllah dengan ada kekuatan tu, InsyaAllah you boleh bangun. InsyaAllah. Ya, dengan izin Allah. Tengok apa yang berlaku, maksud saya lihat apa saja yang berlaku pada diri you daripada dulu sampai sekarang dan akan datang, semuanya ada hikmah di sebaliknya. Kalau kita boleh tengok yang itu, insyaAllah kita boleh terima apa-apa saja yang berlaku pada diri kita. InsyaAllah. Okay, Cik Zila boleh back to the slide. Kita ada berapa minit lagi Cik Zila? Tak apa, relax je. Peserta tak lari kan, okey je. Ada dah lari tu, kurang 2-3. Dah dapat slide kan? Kita risau juga kan sebab makan data student. Yelah, wifi semua, wifi tak ada, biasa mobile data Okay, next. Untuk the atrapi, kita rasa itu setakat itulah. Jadi siapa yang nak apply lagi, nak belajar lagi pasal atrapi, how dia boleh membantu anda untuk release stress, untuk bagi fokus balik kepada apa yang you buat. Okay, untuk bagi fokus balik yang saya cakap tadi, kalau Kementerian Belia dan Sukan, ada kaunselor Zila itu, lupa lah. Dia asli kaunselor. Kaunselor dia yang sama dengan tim kami yang khusus ni, dia guna mandala untuk bagi fokus balik kepada atlet dia, terutamanya atlet memanah. Jadi banyak sebenarnya kegunaan atrapi ni sebenarnya. Boleh belajar lagi nanti ya. Boleh jumpa Cik Zila kita. Ya. Okay, next slide Zila. Itu yang last kali aktiviti atrapi kita. Saya nak share sikit tentang self-care ya. Jangan lupa ya. Apa-apa saja yang you buat, apa-apa saja yang setiap hari apa yang buat kada stres tu apa semua itu biasa. Tak ada manusia yang tak stres, tak ada manusia yang tak ada masalah ya. Setiap kita pun diturunkan di bumi ini adalah untuk menyelesaikan masalah ya. Itu kerja kita as hamba ya. Okey. Ini jangan lupa untuk jaga diri sendiri, jangan lupa untuk utamakan diri sendiri dulu sebelum utamakan orang lain. Pernah naik kapal terbang tak? Pernah tak baca dia punya ni, pernah nak tengok pramugari atau pramugara kat depan macam ni tu tangan dia tu. Kan dia cakap apa? Kalau yang oksigen tu jatuh, siapa yang kena pakai dulu? Kita kan? Kita tolong orang kan? Ataupun siapa jagaan kita. Macam tu juga kita kena utamakan diri kita dulu. Kalau kita betul, kalau kita okey, baru kita boleh bantu orang lain. Macam tu. Jadi pakai oksigen kita dulu. Self care kita dulu. Ya, baru kita dapat bantu orang lain. Self care ni penting sebab apa-apa saja isu kesihatan mental ni semua melibatkan self care or coping skill ya. Tak ada self care, tak ada sayang diri lagi sendiri dah. Ada yang pernah klien cakap dekat saya, dia tanya saya, madam macam mana nak sayang diri sendiri? Dah tak ada dah katanya. Dah tak ada. Maksud dia bahaya tau. Dah tak ada. Dah tak ada fikir pun nak sayang diri sendiri dah. Dah tak fikir pun untuk diri sendiri. Dah fikir orang lain, dia fikir orang lain. Utamakan orang lain je. Tapi diri sendiri tak utamakan. Macam mana kalau kita tak sayang diri kita, siapa lagi yang sayang diri kita? Of course, parents kita memang sayang. Tapi yang penting kita dulu, sayang diri kita dulu. Ya. Allah dah tentu sayang diri kita dah. Dah tentu dah. Ya. Dah bagi dah kasih sayang tu. Kasih sayang Allah tu memang ada dengan kita dah. Ya, setiap masa, setiap saat. Tapi kita pula tak sayang diri kita. Kita pula tak jaga diri kita. Okay, ini antaranya lah ya. Apa yang awak boleh buat. Ya. Setting boundaries, saying no. Okay, ada satu yang tak ada kat sini. Yang ni saya kebanyakan dah lately lah. Sekarang ni saya sarankan kalau awak rasa tak boleh tengok
medsos, media sosial, sosmed tu, jangan tengok. Berhenti dulu, stop dulu. Ya, itu antara yang menyebabkan anda stres juga. Ya, sibuk tengok cerita orang lain, tengok orang ni buat apa, orang tu buat apa, kita dah stres dah. Macam tu, kita tengok aku ni tak ada macam dia ni. Aku nak juga tu tapi tak boleh. Aku tak ada duit nak beli ni. Start. Kalau itulah mengundang anda ke arah yang tak okey, baik stop dulu. Jangan tengok, ya. Okay, next slide. Okay, ini salah satu dia jugalah ya. Boleh baca kat situ. Sekejap ya. Ada soalan, jom saya jawab terus. Laman apa yang saya boleh follow informasi berkaitan? Saya tak pasti sama ada our group tu ada tak, tapi group kami tertutup. Tapi apa-apa saja informasi berkenaan dengan kaunseling ke apa, you can follow our Pusat Kerjaya dan Kaunseling, ya, Pusat Kerjaya dan Kaunseling. Shah Alam, ya. Awak tengok ada IG, ada Facebook dia. Okay, dan even UKK, Unit Kerjaya Kaunseling State Campus pun ada dah. Dia punya Facebook ataupun IG, ya. Just follow. Okay, maafkan saya nak tanya, ada tak cara untuk kurangkan atau elakkan diri dari habit disebabkan stres atau depress? Contohnya habit buat something yang boleh mencederakan diri sendiri. Contoh kelar tangan kan? Kelar tangan ataupun biasanya kelar tangan lah. Ya. Saya boleh bagi satu tapi lepas ni janji dengan saya jumpa dengan Cik Zila, ya. Jumpa dengan kaunselor. Satu saya boleh bagi kalau kata boleh sampaikanlah kalau kata kawan ke apa kan. Ambil gelang getah. Gelang getah yang kita ikat sayur, ikat plastik untuk tapau makanan tu. Gelang getah tu, letak dekat sini. Letak dekat pergelangan tangan. Setiap kali rasa nak harm diri sendiri ataupun nak kelar tangan ataupun nak do something, tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Dia akan sakit. Dia sebenarnya, kita nak release sebenarnya, kita nak rasa sakit tu. Dengan tu, gelang getah tu boleh bantu. Gelang getah tu boleh bantu. Ni sekretris yang ajar. Sekretris pun guna benda ni. Cara tu. Ambil gelang getah, letak dekat tangan. Ya. Tarik, lepas. Tarik. Dia akan sakit kat sini lah. Tapi daripada kelar tangan, dia sakit sekejap benda tu. Tapi kalau kelar tangan, dia akan ada bekas kan. Ada ni kan, baik buat tu. Untuk sementara. Tapi jumpalah kaunselor. Jumpa kaunselor. Okey, lain. Kalau hari-hari saya rasa tak nak makan is the sign of stress? Yes. Saya cakap tadi lah. Bukan diet diet makan. Diet saya makan. Saya makan diet. Tapi makan yang boleh lah. Tapi kalau dah berhari-hari tak makan, ni bukan diet. Ni ada simptom stres dekat situ. Boleh jumpa kaunselor. Medsos banyak figure, better jauhkan dulu, betul. Okay, untuk semua media berusahakan toksik dan duit. Okay, setuju. Okay, ada soalan lain, betul nak rasa sakit tu, tapi masa buat tu tak rasa sakit pun sebagai, tak rasa pun sakit tu sebagai sakit. Rasa puas, betul? Macam mana pula kalau dah buat cara tu tapi still tak puas? Macam selagi tak keluar darah, selagi tu akan buat. Saya cakap tadi, jumpa kaunselor ya. Ataupun awak can direct to pusat kesihatan, kampus masing-masing ataupun terus ke klinik kesihatan ya. Jumpa dengan kaunselor, nanti doktor akan refer awak kepada psikiatris. Jumpa dengan kaunselor tu lebih kepada nak release ya, kalau boleh lagi release dengan cara itu. Tapi kalau tak boleh juga, kaunselor akan refer juga. Kami as a counselor akan refer juga. Bukan kami yang cure ataupun bukan, itu dah batas kami dah tu ya. Beyond our professional punya counselor ialah standard. Tapi itu kami akan refer ya. Okay, next slide Zila.
Okay, sama juga just kata orang perkongsian. Next. Okay, ni awak boleh buat. Kalau nak ambil gambar pun snap pun boleh ni. Okay. Days, 30 days self-care challenge, you can do it. Tapi kalau kata macam day 2 to take a bubble bath, mana ada bubble bath pula dekat campus ke? Kan nak kena pergi hotel pula ke kalau tak ada bathtub kat rumah kan? You can change it to another something yang boleh you buat. Yang ada dengan you, yang you can access, you ada access pada tu. You can change it lah. Buat satu dalam sehari. Kalau tak dapat buat satu dalam sehari pun buat satu dalam seminggu. Self care. Lama-lama nanti dia akan rasa ada kembali sayang tu pada diri sendiri. Ada rasa kesian tu kepada diri sendiri. Kita sibuk je minta maaf kat orang, tapi kita tak maafkan diri kita. Setiap hari maafkan diri kita. Maafkan diri kita tu kenapa tau? Ada masanya kita tak boleh nak cah ataupun kita tak boleh nak penuhi expectation kita sendiri bukan orang lain. Expectation kita hari ni kita nak siapkan ini, kita nak siapkan itu. Tapi tak boleh, habis. Maafkan diri sendiri. Okay, hari ni memang tak boleh nak buat ni sebab ada hal lain lagi yang masuk. Jadi tak apa, kita masuk, kita letak ini esok. Maafkan diri sendiri. Okay. Okay, ni next. Another day lagi. Okay, sampailah day 30. You can change lah. Boleh tukar benda ni pada yang sesuai dengan you. Okay. Take yourself out to movie, plan something. Spend quality time with loved one. Kalau tak boleh, tukar lain. Tengok keadaan masa ni macam mana. Okay. Saya last slide dah ni. Betul tak? Okay, it's okay to make mistake. It's okay to have bad days. It's okay to be less than perfect. It's okay to do what's best for you. And it's okay to be yourself. Okay. And itu saja. Habis dah. Okay. Alhamdulillah, saya rasa cukup. Itu macam ngam-ngam masa kita hari ni. Okay, saya rasa itu saja daripada saya dan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sedia nak berkongsi, yang sedia nak meluahkan dalam sesi ni, yang sedia nak melukis syukur Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kerjasama dan perhatian anda selama lebih kurang 2 jam kita hari ini. Dan saya harap apa yang saya share hari petang ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan sekiranya anda memerlukan apa-apa saja informasi berkenaan dengan terapi ke apa-apa saja yang berkenaan dengan kaunseling ke apa, terus boleh direct terus kepada Cik Zila, kaunselor anda di kampus Puncak Perdana. Agak baru jugalah buat Cik Zila kita kat sana InsyaAllah nanti lama-lama kenal tu popular lah dia nanti. Okay, tak menang tangan pula kan nanti kan. Inilah salah satu usaha kami ataupun usaha unit kerja dan kaunseling Cawangan Selangor untuk mempromosi lah dalam masa yang sama mempromosikan unit kerja dan kaunseling perkhidmatan kaunseling itu sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak unit kerja dan kaunseling kampus Puncak Perdana atas undangan hari ini dan insyaAllah kalau ada masa dan rezeki panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, saya minta maaf banyak-banyak sekiranya apa yang saya sampaikan ada silap di sana sini dan apa yang kurang di sana sini tu saya mohon maaf ya. Yang baik tu insyaAllah datang daripada dan pastinya datang daripada Allah dan yang silap yang kurang tu datang daripada saya sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cik Zila. Okey, terima kasih banyak Puan Faizawati. Kami mengucapkan banyak terima kasihlah atas kesudian dan perkongsian pada hari ini.
Dan kita harap bagi pihak penganjur, kita harap at least anda-anda dapat sedikitlah manfaat daripada program kita pada hari ini. Okey, sedikit melalui beberapa mungkin persoalan yang diutarakan, satu benda yang saya boleh bagi tahu adalah dia macam ni, bila anda rasa anda tak okey, kadang-kadang the situation you know is not okay. Anda dah tahu dah sama ada you deny ataupun you buat tak tahu. So if you know something is not okay within yourself and you have tried your best to get out from that situation tapi tak boleh juga, is a signal that you need help. Okay, kat situ please reach for a help sebab kami tak tahu siapa yang perlukan help. Okay, you dah besar, is your responsibility to reach out for help. Boleh? Okay, saya take note untuk beberapa perkara dan seandainya macam tadi ada kawan yang mungkin dirujuk, dia tak, you rasa dia tak okey, tak apa, boleh datang balik kepada kaunselor, kita tengok balik. Kadang-kadang benda-benda tu kita tengok balik rujukan, kadang-kadang kita perlu brief balik doktor macam mana, dia ada banyak benda-benda ni sebab of course kalau kita nak rujuk kepada unit psikiatris bukan mudah ada you kena lalui juga beberapa prosedur dan kita pun tidak sewenang-wenangnya nak rujuk you, okey? Ada benda yang kita boleh bantu sahaja, okey? Okey, daripada pihak penganjur kami mengucapkan ribuan terima kasih dan juga kita mohon maaflah atas mungkin ada kesilapan atau kekurangan sepanjang kita mengendalikan program pada hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih atas sokongan, terima kasih atas komitmen, terima kasih atas kerjasama. Itu sahaja, thank you, selamat berbuka puasa dan salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.